Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita beralih ke ayat 10, insya-Allah 11, 12, 13 surah As-Saff. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, buka pada muka surat 555. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Wahai orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada kamu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itu yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkanmu ke tempat tinggal yang baik di syurga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi kurnia lain yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita telah lihat sebelumnya telah dikemukakan dalam hadis Abdullah bin Salam bahawa para sahabat Nabi ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal buatan yang paling agung yang disukai oleh Allah hingga mereka dapat mengerjakannya. Lalu Allah pun menurunkan ayat perintah tentang jihad. Antaranya dalam lafaz itu, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi ini adalah satu kalimah pertanyaan yang berfungsi untuk stimulate, nak menstimulasi dan juga memotivasikan, merangsang supaya ada tertariknya umat Islam kepada perkara yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah kalimah yang bermakna perintah sebenarnya. Jadi kalau sebut tu'minuna billahi wa rasulihi, ini nampak macam satu ayat bersifat khabari, tapi sebenarnya maksud yang dikehendaki itu adalah bersifat insyai. Dia merupakan perintah. Jadi kalau kita belajar dalam bahasa Arab, ada satu bahagian dipanggil sebagai, nampak macam fi'il sebagai contohnya, perkara yang kita nampak seolah-olah dia merupakan satu ayat kenyataan, tapi sebenarnya dia merupakan ayat perintah sebenarnya. Seperti juga permulaan surah ni yang Allah SWT menyebutkan di awal lagi yang kita pelajari, bagaimana Allah SWT menyuruh kita untuk bertasbih kepadanya. Kan daripada awal surah ni kalau kita perhatikan, bila Allah SWT menyebut di awal lagi, masa kita mula-mula belajar surah ni, penggunaannya sabbahallillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ini kata Al-Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan. Ini salah satu daripada uslub pembukaan Al-Quran, iaitu nampak seolah-olah dia merupakan satu ayat yang bersifat khabari. Dia bersifat satu uslub yang bersifat pernyataan, tapi sebenarnya di situ dia menyuruh kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laras ayat dalam surah As-Saff ini kita perhatikan sabbahallillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian sampai kepada ayat yang sedang kita lihat di sini, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zahirnya kita nampak dia merupakan satu sebutan yang bersifat pernyataan, tapi sebenarnya dia merupakan suruhan dan permintaan. Jadi inilah yang menariknya bila kita mengkaji Al-Quran seperti yang disebut dalam tafsir Kasyaf, iaitu bila Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat seperti ini, mereka itu bertanya daripada awal seperti seolah-olah kaifa na'mal. Maka jawapan datang di sini, tu'minun wa huwa khabar fi ma'anal amr. Ini adalah satu ayat bersifat khabari, tapi sebenarnya dia merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga kita sebut dalam doa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam sebagai contohnya. Ia berarti Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi bila kita sebut sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kurang tepatlah kalau kita sebut wa barik wa sallim, kerana permulaannya kita sebut fi'il
fi'il madhi, wa sallallahu wa sallama wa baraka. Tapi kalau kita sebut Allahumma salli wa sallim wa barik, maka begitu konteksnya. Maka dalam bahasa Arab, satu ayat yang bersifat khabariyah tapi makna sebenarnya adalah amr kat situ, iaitu wahai orang-orang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tunjikum ataupun dibaca dengan tunajjikum, seperti contohnya dalam tafsir Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi yang menyebut beberapa qiraat di sini sama ada secara takhfif ataupun tasqil, sama ada tunjikum ataupun tunajjikum, iaitu dengan tasydid. Kemudian Allah SWT menggesa orang beriman supaya melihat apa-apa yang berkaitan dengan kebaikan ini sebagai perniagaan. Jadi tijarah iaitu satu perniagaan, maksud dekat sini amal salih. Cuba kita bayangkan satu perniagaan. Perniagaan ini bersifat transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Orang berniaga adalah untuk mendapat keuntungan. Kemudian Allah menyebutkan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun, maknanya kamu istiqamah dalam keimanan itu. Ini dari sudut bahasa Arab, ini merupakan satu perkataan musa'naf, jumlah istinafiyah, ayat baru. Apa beza jumlah istinafiyah dengan jumlah ibtidaiyah, ya tuan-tuan? Jumlah ibtidaiyah ni biasanya merujuk kepada mubtada'ul kalam, yang mana dibuka satu perkataan itu sebagai contohnya. Kalau sebut perkataan innalah hayata jamilatun, sungguhnya hidup ini cantik, ini dipanggil sebagai jumlah ibtidaiyah. Dia mukawanah daripada inna dengan ismuha dan juga khabaruha. Tapi kalau kita sebut istinafiyah, ni biasanya jumlah yang datang selepas tamatnya satu ayat sebelumnya, dan dia seolah-olah telah terputus daripada sebelumnya, tapi masih lagi mengandungi maksud yang dikehendaki ataupun ada kaitan lagi dengan ayat sebelumnya. Ini perbezaan antara jumlah ibtidaiyah dengan istinafiyah. Jadi perhatikan dalam ayat ini, iaitu dari sudut i'rabnya, ini kalau sebut tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ini istinaf mubayyin li tijarah. Jadi wa huwa al-jam'u bail iman wal jihad al-muaddi ila kamali izzihim. Seperti disebut dalam tafsir al-Kamalain, Al-Imam Mula Al-Qari mengatakan bahawa ini merujuk kepada satu istinaf yang menjelaskan kepada maksud tijarah itu sendiri, iaitu ia menghimpunkan di antara keimanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah bertanya tentang peluang untuk berniaga yang mendatangkan keuntungan itu, maka lantas Allah SWT menceritakan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, iaitu kombinasi di antara iman dan juga jihad. Bagaimana ya daripada awal surah ini, kalau kita lihat permulaannya bermula dengan tasbih, sabbahalillah. Allah mengajar kita untuk bertasbih. Telah disebutkan tadi al-khabar yufidu al-amr. Ini ayat yang bersifat khabari tapi membawa maksud perintah, menyuruh kita untuk bertasbih kepada Allah SWT. Maka antara penjelasan yang paling menarik, tanasub di antara ayat-ayat surah As-Saff ini seperti disebut oleh Al-Imam Al-Urami dalam tafsirnya Hadaiq Rawhi wa Rayhan. Kata beliau, la syakka anna qatl al-a'da min babi tasbih, li'annahum alladhina qalu ittakhazallahu walada wa 'abadu ma'ahu al-asnama, fakana fi muqabalatihim tawsi' sahad at-tanzih. Walidha bada Allah Ta'ala fi unwan as-surah bit-tasbih wa ashara bilafz al-hakim ila anna al-qital min babil hikmah wa annahu min bab daf'i al-qada'i bil-qada' ala ma yu'arifuhu ahlul ma'rifah wa bilafz al-aziz ila ghalabati al-mu'minin al-muqatilin. Permulaan surah ini seolah-olah kalau kita lihat, apa kaitan bertasbih kepada Allah dengan peperangan di jalannya? Jawapannya, kerana tasbih yang dimaksudkan, tasbih berarti menyucikan Allah. Menyucikan Allah berarti Allah SWT zat yang agung itu jauh daripada segala bentuk cacat cela dan kekurangan. Sedangkan di kalangan penganut-penganut yang mendakwa mereka beragama dengan agama samawiyah yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, mereka telah membuat penyelewengan. Penyelewengan yang dimaksudkan iaitu menetapkan bagi Allah ni ada anak. Sama ada bagi kaum Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi mengatakan bahawa Nabi Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata pula An-Nasara bahawa Isa itu merupakan anak Allah. Ataupun mereka menyembah patung berhala. Maka dengan sebab itu Allah SWT mengajar, membimbing umat ini untuk mengambil tanggungjawab tausi' sahadit tanzih, iaitu mengajar mereka supaya memperluaskan maksud penyucian kepada Allah itu, iaitu membetulkan tanggapan-tanggapan salah golongan ini, puak-puak ini yang telah menyeleweng daripada jalan yang benar, supaya betulkan mereka, dan kalau perlu kepada jihad untuk menegakkan kalimah Allah, membetulkan balik semula supaya umat tidak tersesat, manusia yang kemudian dapat betulkan kompas mereka semula. Maka dengan sebab itulah dapat kita lihat kaitan penggunaan suruhan bertasbih dan suruhan berjihad. Ia dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Dan di awal Allah telah menggunakan perkataan Azizul Hakim. Jadi ia merujuk kepada izzah, kepada kemuliaan, dan juga Hakim, bahawa Allah Maha bersifat dengan hikmah, kebijaksanaan, bahawa ketetapannya itu adalah berasaskan, berteraskan kepada hikmah, dan mereka yang mengikuti Allah SWT akan diberikan satu kemuliaan sebagaimana yang disebut perkataan Aziz, iaitu ghalabatil mu'minin al-muqatilin, kemenangan yang akan diberikan kepada kaum mukminin yang berjihad
berjihad untuk menegakkan kalimah Allah di atas prinsip membetulkan salah faham yang berlaku, iaitu daripada polisi, tanzih ataupun prinsip pembersihan yang diajar di awal surah ini. Maka demikianlah kaitan di antara suruhan Allah di awal agar bertasbih dan sekarang datang perintah untuk berjihad. Kemudian Allah menjelaskan perniagaan yang menguntungkan, iaitu kombinasi di antara iman dan jihad ini. Walaupun kalimah ini bersifat berita yang telah dinyatakan tadi, bersifat khabar, tapi dimaksudkan amr, iaitu aminu sebenarnya di sini. Jadi ayat itu kalau kita fahami secara tersirat, maksud yang dikehendaki di sebalik tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya kat situ aminu billahi wa rasulihi wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi ini yang dimaksudkan dengan bagaimana usul khabari, tetapi maksud yang dikehendaki adalah amar di situ, iaitu suruhan, perintah. Kemudian dzalikum khairul lakum, apa yang disebutkan berupa keimanan dan jihad di jalan Allah itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu memang termasuk di kalangan orang memiliki ilmu. Kerana orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak mengerti, maka tidaklah termasuk dalam konteks ayat ini. In kuntum ta'lamun, maksudnya di situ secara tasrihnya dan juga secara talmihnya, ia merujuk kepada sesiapa yang menggunakan ilmu, menggunakan akal, mempunyai ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu, iaitu orang jahil, orang yang tidak menggunakan akalnya. Kemudian yaghfir lakum dzunubakum, kalimah ni menjadi jawab untuk amar ataupun kalimah perintah yang diungkapkan dalam bentuk khabar tersebut, tu'minuna billahi tadi, ataupun dia menjadi jawab untuk syarat yang boleh kita assumekan, kita rasakan keberadaannya, iaitu seolah-olah macam ayat ni bermaksud in taf'aluhu yaghfir lakum, kalau kamu ikut perintah Allah maka akan diampunkan untuk kamu. Beginilah cara kita belajar bahasa Arab, tuan, untuk kita faham di sebalik jawapan bagi fi'il syarat yang disebut di sini ada satu yang mungkin boleh difahami dari sudut takdirnya begitu. Kemudian disebut oleh Allah SWT dzalikal fawzul azim, ini isim isyarah ataupun kata tunjuk. Zalika adalah untuk apa yang telah disebutkan berupa keampunan dan masuk ke dalam syurga. Jadi pernah kita huraikan di awal-awal dahulu mengikut periwayatan para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari, bahawa di kalangan para sahabat ni bertanya, berbincang-bincang, seandainya kami mengetahui apa keamalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Lalu turun ayat yang sedang kita bincangkan ni, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Lalu di kalangan mereka, terutamanya puak munafiqun, mereka pun enggan mematuhi atau ikut perintah jihad di jalan Allah SWT. Dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan bahawa pertanyaan ini timbul selepas mereka melihat umat Islam menang di dalam perang Badar. Maka mereka yang pulang membawa kemenangan itu telah mendapat gelaran Al-Badri, pangkat yang sangat tinggi selepas pangkat hijrah. Maknanya kalau seorang itu seperti Abu Bakar As-Siddiq Al-Muhajiri Al-Badri, pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Maka kalangan mereka bertanya-tanyalah, terutamanya puak munafikun yang ada di Madinah, berkata, kalaulah kita ada peluang untuk berjihad, kita ada peluang untuk mengatasi pahala mereka yang pergi ke perang Badar, ada tak peluangnya? Maka selepas itu Allah SWT menetapkan untuk mereka perang Uhud, mempertahankan Madinah. Maka di situlah terujinya iman sebahagian mereka, iaitu kalangan mereka yang pulang, yang lari. Maka demikianlah ayat ini seolah-olah mengingatkan mereka dengan satu ingatan yang tegas, dan bagi kaum munafikun ini merupakan satu tempelak untuk mereka. Jadi dalam ayat ini juga kita dapat lihat bagaimana Allah SWT telah pun menggambarkan pada kaum mukminin ini tentang satu, adakah kamu terpilih untuk berada dalam saf yang disebut di awal-awal itu? Kamu bersama dengan gerombolan kaum mukminin mujahidin yang mempertahankan Islam, ataupun sekarang kamu lari? Maka peringatan Allah di sini tu'minun, demikian juga tujahidun, dia membentuk, kalau kita lihat di bahasa Arab, merupakan present tense, fi'il mudhari'. Jadi maknanya satu benda yang bersifat berterusan. Dan kemudian perkataan tijarah yang dimaksudkanlah amal salih. Al-Quran sering menggunakan kata ini sebenarnya kerana tijarah ni tak banyak perkataan dalam bahasa Arab yang disusun tak diikuti dengan jim, diikuti dengan alif. Bahkan mungkin jarang sekali kita temui. Kalau kita sebut perkataan tijah ni sebenarnya berasal pada wijah, tapi kalau tijarah, dia mungkin perkataan yang sangat sedikit digunakan, tak diikuti dengan jim, diikuti dengan alif selepas itu. Jadi Quran menggunakan kata ini untuk makna motivasi beramal saleh, untuk mendapat ganjaran seperti perniagaan yang dijalankan oleh seseorang yang dia target, dia tak di hujungnya lah keuntungan. Jadi sepintas kata dapat dikatakan bahawa keselamatan dari seksa bukanlah merupakan dambaan para pedagang. Dengan kata lain, tidak rugi bukanlah harapan para peniaga, para pedagang, para peniaga, businessman. Sebenarnya mereka harapkanlah keuntungan. Maka inilah yang dapat dilihat bila Allah SWT menjelaskan dalam ini, yang kita akan kaitkan dengan ayat yang lain, contohnya surah Ali Imran, iaitu bila Allah menyatakan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Ini juga ada kaitan yang menarik untuk kita fahami, berpandukan kepada galakan umat Islam beramal saleh, kerana ia satu perniagaan dengan Allah, perniagaan yang tidak akan merugikan mereka, perniagaan yang beri keuntungan berlipat
ganda. Maka sama-sama kita memahami dalam konteks kehidupan para sahabat, itu sebab seorang wanita yang salihah di kalangan sahabiah yang telah mengutuskan anak-anaknya. Ramai pula tu yang mati syahid. Siapakah wanita ini? Dan ada seorang wanita lagi dikali sebagai isteri kepada para syuhada, iaitu lebih dari 3 orang, sama ada 4 ataupun 5 orang pernah menjadi suaminya, dan semua mereka menjadi syuhada. Begitulah martabat syahid yang direbut oleh kebanyakan mereka yang faham. Dan saya telah jelaskan yang lalu, in kuntum ta'lamun, itu adalah mereka yang menggunakan akal dan berfikir. Hanya orang bijak saja yang dapat mengetahui kelebihan keutamaan berniaga dengan Allah ini. InsyaAllah saya akan huraikan kisah itu sebagai kefahaman terhadap ayat yang kita bincangkan di sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.